Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Radin Robin. Antara paparan, Sabah berganding bahu dengan Kerajaan Persekutuan lahirkan modal insan berkualiti. Terus dengan laporannya, Radin. Silakan. Ya sahih. Kerajaan negeri sentiasa berganding bahu dengan Kerajaan Persekutuan dalam melahirkan modal insan berkualiti. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata, pembangunan modal insan berkualiti antara teras digariskan dalam pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Bagi merealisasikan teras tersebut, pelbagai inisiatif dan bantuan disalurkan kepada anak-anak Sabah di peringkat sekolah rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Antaranya bantuan khas tunai peperiksaan bakti, anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah Aksa dan bantuan ihsan Sekolah Sabah BISPA. Datuk Shah Helmi menyatakan demikian dalam majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan BAP 2025 Negeri Sabah di SK Sembulan Kota Kinabalu. BAP diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan 24 pejabat pendidikan daerah serta agihan secara tunai kepada murid bersama ibu bapa terpilih. Dengan bantuan ini saya dapat membantu saya serba sedikit untuk pembelanjaan sekolah anak saya. Terima kasih untuk bantuan awal persekolahan ini dapat membayar yuran persekolahan untuk tingkatan 1. Sumbangan ini saya gunakan untuk kegunaan untuk yuran sekolah budak dan juga kegunaan harian. Saya sangat gembira kerana dapat membeli barang untuk keperluan sekolah 2025. Terima kasihlah yang kepada kerajaan yang memberi sumbangan. Sekurang-kurangnya membuatkan budak-budak ni dapat semangat dan naikkan moral orang untuk ke sekolah. Sebanyak 74.48 juta ringgit bantuan awal persekolahan BAP diperuntukkan kepada pelajar Sabah tahun ini. Inisiatif itu memberi manfaat kepada 496,541 pelajar di 1,295 sekolah di seluruh negeri. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan KPM Datuk Ruji Ubi mahu bantuan RM150 bagi setiap pelajar tersebut diagihkan sepenuhnya sebelum sesi persekolahan 2024 berakhir. Tiada mana-mana potongan dibenarkan terhadap bantuan awal persekolahan ini untuk apa-apa tujuan pun kepada semua murid yang menerima bantuan awal persekolahan. Saya minta supaya sekiranya terdapat kes, ibu bapa sendiri boleh membuat laporan segera terus ke PPD ataupun ke pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Datuk Ruji ditemui media selepas majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan tahun 2025 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di SK Sembulan Kota Kinabalu disempurnakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya. Secara keseluruhannya sebanyak RM791.25 juta peruntukan diluluskan untuk pengagihan BAP kepada pelajar tahun 1 hingga tingkatan 6 di seluruh negara tahun ini. BAP diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini yang memberi manfaat kepada kira-kira 100,000 pelajar di seluruh negara melibatkan peruntukan RM15 juta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Ruji memaklumkan bahawa sebanyak 122 projek sekolah daif diluluskan di seluruh negara tahun ini dan daripada jumlah itu, 52 projek adalah di Sabah. Tumpuan akan diberikan bagi memastikan kesemua projek berkenaan dapat dilaksana dalam tahun semasa, khususnya di Sabah. Saya akan mengadakan mesyuarat dengan pihak JKR Sabah. Kebanyakan sekolah daif ini dilaksanakan oleh JKR Sabah, memastikan bahawa daripada 122 seluruh Malaysia itu, manakala 50 lebih di Sabah dapat dilaksanakan pada tahun ini juga. Dalam pada itu, Datuk Ruji berkata sebanyak RM6.3 bilion pembangunan infrastruktur telah diluluskan KPM tahun ini dengan Sabah menerima peruntukan RM1 bilion. Peruntukan itu bagi memastikan kemudahan infrastruktur dalam keadaan baik dan kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran guru serta pelajar. Beliau berharap peruntukan itu juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya termasuk dalam pelaksanaan projek sekolah daif.
Kerja-kerja naik taraf dan pembaikan sekolah di Parlimen Kelabakan belum dapat dilaksana sepenuhnya. Ahli Parlimen kawasan berkenaan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, terdapat beberapa sekolah belum memiliki sijil layak menduduki OC yang perlu diselesai terlebih dahulu. Jabatan Pendidikan Negeri diharap dapat menyelesaikan perkara itu bagi memastikan para pelajar memiliki bilik darjah yang mencukupi demi keselesaan mereka. Oleh kerana tidak ada OC, kebanyakan daripada bangunan-bangunan sekolah ini, kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja penaik tarafan, ada sedikit kekangan. Jadi kita harapkan Kementerian Pendidikan mungkin kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk mengatasi masalah ini. Dato' Andi Muhammad Suryadi yang juga Adun Tanjung Batu berkata demikian selepas merasmikan Majlis Seroja 2 dan graduasi tahun 6 SK Bandar Tawau 2. Parlimen Kelabakan dijadualkan menjadi lokasi pertama dilawati Menteri Pendidikan pada tahun ini dalam rangka lawatan ke sekolah-sekolah daif dalam setiap parlimen. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Andi Muhammad Suryadi mengingatkan ibu bapa supaya memantau penggunaan telefon bimbit anak-anak bagi mengelakkan perkara negatif sekiranya tidak terkawal. Seramai 130 murid tahun 6 SK Bandar Tawau 2 menerima anugerah masing-masing dalam majlis ini. Daerah Tambunan bersedia menyambut kedatangan pelancong luar dan dalam negara termasuk pengusaha industri kecil dan sederhana IKS sempena pembukaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 1 Mei depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan merangkap Adun Tambunan berkata 4 bulan pertama ini akan dimanfaatkan untuk merancang pelbagai aktiviti bagi memeriahkan sambutan tersebut. Antaranya larian Klambaton yang dijangka menarik penyertaan peminat sukan lasak dari seluruh dunia bertepatan dengan Tahun Melawat Tambunan 2025. Harapan saya ialah penyertaan daripada akar umbi, daripada jabatan-jabatan, daripada NGO, daripada peniaga-peniaga kecil, juga daripada luar akan datang ke Tambunan untuk menyertai apa jua aktiviti yang ada, termasuk juga aktiviti jual beli. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan memberitahu pemberita selepas merasmikan kejohanan Liga Bola Sepak Piala Adun Tambunan. Beliau berkata ini sekaligus merancakkan lagi pendapatan sosioekonomi peniaga maupun penduduk setempat selain mengetengahkan pelbagai produk kraftangan tempatan kepada pengunjung. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dan Pejabat Parlimen Batu Sapi akan meneruskan penganjuran iftar perdana sempena Ramadan tahun ini dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Majlis berkenaan dijangka diadakan di kawasan Pantai Pasir Putih, Batu Sapi, 8 Mac depan. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Hairul Firdaus Akbar Han yang juga ahli Parlimen Batu Sapi berkata, penganjuran program kali ini menampilkan kelainan dari segi pengisian berbanding program sebelum ini yang diadakan di Tembok Bandar Sandakan. Tahun ini kita akan buat juga iftar perdana dengan kerjasama pihak JKKN dan lokasinya tahun ini di sini. So kita akan berbuka puasa menghadap dengan pantai, menghadap dengan laut. Masih dalam perancangan kerana Ramadan dalam 2-3 bulan lagi dan akhirnya kita akan jemput juga pihak media untuk bersama-sama merasai kemeriahan berbuka puasa iftar Ramadan di Pasir Putih. Hairul Firdaus ditemui media dalam program Gotong Royong di Pasir Putih Sandakan. Sementara itu, Pengarah JKKN Sabah Jasmi Rasid menyambut baik kerjasama dalam mengimara Ramadan dengan konsep kebudayaan berunsur kerohanian tersebut. Ini adalah usaha kita untuk mempromosikan ataupun merancangkan lagi aktiviti pelancongan di kawasan Batu Sapi sempena bulan Ramadan yang ini. Dan dalam masa yang sama kita juga membuat pengisian-pengisian lain seperti ceramah agama dari segi persembahan nasyid dan konter khidmat pembayaran zakat dan sebagainya. Iftar Ramadan perdana yang dijadual bermula 5 petang itu menyasarkan kehadiran 3,000 pengunjung.
Orang ramai digalakkan mengambil bahagian dalam program riadah bersama keluarga dan komuniti yang dianjurkan di kawasan masing-masing. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang juga Adun Apas berkata, aktiviti seumpama itu mampu mengeratkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan dalam kalangan peserta. Saya yakin aktiviti-aktiviti dan pengisian-pengisian yang dibawa bukan sahaja kita berhibur, bersukaria, tetapi ada program-program keagamaan, dan yang lebih menariknya bukan saja daripada komuniti Islam. Jadi inilah sebenarnya tujuan kerajaan hari ini atau sesebuah negara itu ialah untuk membina negara bangsa. Sudah pasti dengan kesatuan begini ia akan memudahkan kerajaan untuk membawa berbagai-bagai agenda pembangunan. Datuk Nizam menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam program Camp Meet Volume 2, Anjuran Persatuan Komuniti Perkemahan Tawau di Kowi Bay, Tawau Lama. Beliau turut menyarankan agar penyertaan program perkemahan ini diperluas kepada peserta dari dalam dan luar negara. Perkemahan 3 hari ini berjaya menarik penyertaan 150 orang termasuk peserta dari luar daerah Tawau, melibatkan 80 kemah berdaftar. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah Bayu, kembali bersama dengan Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahi. Terima kasih, Radwin.